Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab. Dengan pahala fatah kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama taqaddim, ta'akhirun ulama zaman, khususnya kepada Dr. Rabah Az-Zuhaili yang telah mengarang kitab Tafsir Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan, di Rumah, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وعلى آله وأصحابه وتابع التابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Tafsir Munir fil Aqidati wal Syari'ati wal Manhaj yang telah dikarang oleh Dr. Robah Az-Zuhaili. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada suratul Duha. Suratul Duha muka surat 281, perkara yang ketiga daripada pedoman hidup dan hukum hakam. 281. Betul tak? Perkara yang ketiga. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila menjadi sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu, lalu kamu akan redha, iaitu berpuas hati. Alam yajidka yatiman fa'awa, Bukankah dia, ya Allah, itu mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia, ya Allah, mendapatimu sebagai seorang yang kehilangan arah, lalu dia, ya Allah, itu memberi petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia, ya Allah, mendapatimu sebagai seorang yang serba kekurangan, lalu dia, ya Allah, itu memberi nikmat yang mencukupi. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku kejam. Wa ammas sa'ila fala tanhar, oleh yang demikian dan juga terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu mengherdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, manakala terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu selalu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surahul Azim. Pedoman hidup dan hukum hakam yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyenaraikan
Allah Subhanahu wa taala menyenaraikan nikmat pemberiannya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di antaranya ialah 3 yang disebut dalam surah ini. Jadi dalam surah Al-Duha ni pedoman hidup dan hukum hakam. Perkara yang ketiga, Allah SWT dia menyenaraikan kelebihan ataupun nikmat yang Allah SWT berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diberi tempat perlindungan setelah menjadi anak yatim, diberikan petunjuk setelah berada di dalam kesesatan, dan diberi kekayaan setelah berada dalam kemiskinan. Itu 3 perkara. 3 perkara nikmat yang Allah SWT berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, Nabi Allah berikan tempat berlindung setelah Nabi SAW itu jadi yatim. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi SAW itu diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian daripada Halimatus Sa'diyah, ibu susua Nabi SAW, Nabi SAW duduk bersama bondanya Aminah. Kemudian duduk dengan Tok. Daripada Tok Abdul Muttalib tadi, duduk pula dengan pak saudara Abu Talib. Itu bagaimana Allah SWT atur tempat kediaman ataupun tempat perlindungan Nabi SAW. Kemudian diberikan petunjuk setelah berada dalam kesesatan. Maksud kesesatan dekat sini bukan Nabi yang sesat, tapi masyarakat Mekah ketika itu. Tapi walaupun keadaan masyarakat Mekah dalam kesesatan, Nabi tidak terikut apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah ketika itu. Yang ketiganya, diberikan kekayaan setelah berada dalam kemiskinan. Pada sebelum tu Nabi SAW susah. Bila di mana Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka hidup Nabi SAW itu senang. Cuba tengok rincian perlindungan yang didapati ketika baginda sallallahu alaihi wasallam anak yatim, iaitu apabila ibu bapanya meninggal, baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, diikuti oleh bapa saudaranya Abu Talib yang memelihara dan mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada segala gangguan. Jadi Allah Ta'ala datangkan yang terakhir sekali Abu Talib, sampailah kemuncak bila mana Abu Talib tadi meninggal dunia, duduk di bawah pemeliharaan dan penjagaan Abu Talib. Jadi tuan-tuan, Abu Talib ini meninggal setahun, bukan dalam tahun yang sama sebelum daripada peristiwa Nabi SAW itu diangkat naik Mi'raj. Jadi pada tahun tu Allah Ta'ala ambil Abu Talib. Jadi selama sebelum tu, cuba bayangkan tuan-tuan, berapa lama tu. Kerana peristiwa Mi'raj ni, riwayat menyebutkan setahun sebelum daripada peristiwa hijrah. Lebih kurang dalam pada tahun ke-13, ada kata 12 daripada setahun kerasulan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maknanya lebih kurang dalam 52 tahun usia Nabi SAW. Jadi selama 52 tahun itulah Rasulullah SAW itu duduk bawah penjagaan Abu Talib. Jadi Abu Talib inilah yang menjaga dan memelihara Nabi secara lahiriah, dipertahankan daripada segala tekanan dan juga ancaman, baik sama ancaman daripada musyrikin Mekah maupun ancaman daripada penduduk-penduduk luar daripada Mekah. Nabi SAW ni dia diancam bukannya setelah menjadi Nabi. Nabi SAW itu diancam bukan setelah usia 40 tahun, bila mana Nabi SAW itu jadi Nabi dan Rasul baru diancam. Tidak. Daripada Rasulullah SAW itu lahir lagi. Rasulullah SAW bila lahir saja, maka tanda-tanda kenabian itu jelas pada Nabi. Jadi daripada Nabi SAW itu kecil lagi, Rasulullah SAW itu telah diburu oleh penduduk ataupun bangsa Yahudi. Rasulullah itu dah dikejar oleh bangsa Yahudi. Daripada kelahiran Nabi SAW bulan Rabiul Awal itu, sampailah diserah kepada Halimah. Jadi peristiwa yang berlaku kepada Halimah tu, Abdul Muttalib dia dah tahu tak? Dia tahu.
Dia tahu bahawa Rasulullah SAW ni, lahirnya Rasulullah itu sebagai seorang Nabi. Abdul Muttalib dah tahu. Aminah tahu tak? Aminah tahu. Aminah tahu bila ke mana awal kehamilan Aminah itu sendiri Allah datangkan suara-suara. Ada riwayat sebut Nabi Allah Adam AS sendiri turun memberitahu kepada Aminah, Sayyidatina Aminah, bahawa dia dah hamil. Dan besok bila dia lahir, anak tadi lahir, akan lahirnya anak tu anak lelaki dan akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Aminah dah tahu. Aminah dah tahu bahawa anak yang dikandung itu anak seorang anak lelaki yang besok nanti dia akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan kehamilan Aminah itu pun tidak sebagaimana kehamilan orang lain, ibu-ibu yang lain. Aminah merasa lebih kuat, lebih semangat, dan dia tak rasa dia tu hamil. Dia tak rasa berat, dia tak rasa perutnya tu besar, kandungan tu besar. Dia tak ada rasa mengidam. Dia tak ada rasa mengidam, tak ada rasa meloya, tidak rasa pening. Bahkan dia rasa semangat. Ini kehamilan yang dilalui oleh Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Sampailah bila dia melahirkan, dan melahirkan itu sahaja pun tuan-tuan tidak sebagaimana bayi-bayi lain yang lahir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf, yang diceritakan Abdul Rahman bin Auf mendapat cerita daripada mak dia sendiri, Ummu Syifa. Ummu Syifa tu, Ummu Syifa, orang yang bertanggungjawab menyambut kelahiran Nabi SAW. Ummu Syifa kata, ketika aku menerima kelahiran Nabi SAW ni, aku melihat dan mendapati daripada awal kelahiran tersebut membuatkan aku rasa terpegun, ta'ajub, kagum. Tetapi dalam masa yang sama aku takut kerana luar kebiasaan, tak pernah berlaku. Kenapa? Nabi SAW itu lahir dalam keadaan cahaya yang terlalu kuat daripada tubuhnya. Kemudian dia lahir pula dalam keadaan sujud. Kemudian pada pundak belakang itu ada lebihan daging yang menunjukkan khatimun nabiyyin pada pundak Nabi SAW tu. Kemudian dia kata, aku mendapati bahawa Nabi SAW itu lahir dalam keadaan bersih. Tali pusatnya telah siap dipotong. Kemudian pula lelaki, aku lihat jantinanya lelaki, dan aku terkejut sekian kalinya mendapati bahawa dia telah siap disunat. Kemudian matanya pula telah siap dicelak. Dan bila ke mana aku nak mengangkat dia tadi, tubuhnya tadi, daripada sujud, aku mendapati tangannya menunjuk arah langit dengan tegasnya, dengan makna kemungkinan menunjukkan bahawa dia akan dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul, dan akan menjadi penghubung di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan juga seluruh penghuni bumi. Ini tuan-tuan, bagaimana hebatnya kelahiran Nabi SAW yang diriwayatkan sendiri oleh Ummu Syifa, diceritakan oleh Ummu Syifa, dan diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf, orang yang bertanggungjawab ketika itu, mak dia. Kemudian sampailah tu Ummu Syifa kata apa? Aku ketika itu sudah terketik dan tertanam dalam hatiku bahawa besok bila ke mana anak ini menjadi Nabi, akulah orang pertama. Itu sebab kita lihat Ummu Syifa ni di antara orang awal yang beriman dengan Nabi. Orang yang beriman dengan Nabi. Kemudian pula kita lihat sampailah bila ke mana Nabi SAW dah dilahirkan tadi pula, peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku kepada Nabi SAW. Ketika itu di Mekah geger, orang Kelantan kata geger, bising, panggil kanak-kanak pelik. Kenapa pelik? Pelik kenapa? Dengan cahayanya. Dan pembesaran Nabi SAW sendiri pun tak sebagaimana kita. Kita normal dia ada satu. Nabi 6 bulan tu dah mula berjalan. Rasulullah SAW tu 6 bulan dah mula berjalan. Dan tubuhnya pun pembesaran dia tak sebagaimana pembesaran bayi biasa. Itu bagaimana peredaran zaman. Begitu peredaran perjalanan pembesaran Nabi SAW. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar sendiri pernah menyatakan, Sayyidina Abu Bakar ni sepermainan dengan Nabi. Dia membesar dengan Nabi, remaja dengan Nabi, sampai Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul. Itu sendiri pun dia antara orang awal, orang pertama yang beriman dengan Nabi SAW luar daripada rumah Nabi. Daripada luar rumah Nabi ni, masuk luar rumah Nabi ni, orang yang duduk dalam rumah Nabi SAW ni ada Sayyidatina Khadijah,
kemudian ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian ada Zaid bin Thabit, tu orang yang duduk dalam rumah Nabi SAW ketika Nabi SAW duduk menjadi Nabi dan Rasul mula usia 40 tahun. Kemudian Abu Bakar ni tuan-tuan, dia orang pertama luar rumah yang beriman dengan Nabi. Kenapa dia orang pertama, orang awal? Kerana keberadaan ataupun kebersamaan dia dengan Nabi SAW itu, daripada Rasulullah SAW itu menjadi Nabi sahaja, dia dah melihat tanda-tanda kenabian tadi. Di antara tanda kenabian yang didapati pada Nabi SAW itu, iaitu dia pernah berjalan dan bermusafir dengan Nabi. Bila bertemu dengan pokok-pokok beri salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu sebelum menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi tu, bila dia berjalan dalam keadaan menemui binatang haiwan, maka binatang haiwan tu dia akan beri salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian bila jumpa batu lalu dekat sebelah-sebelah batu tu, dengan jelas dengar batu-batu itu beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar tu, cuma dia tak boleh nak declare. Sayyidina Abu Bakar ni sendiri dia tak boleh nak declare, dan Nabi SAW pun tak boleh nak declare dia tu Nabi. Akhirnya bila Waraqah bin Naufal ketika tu bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni dia tahu bahawa Rasulullah ni jadi Nabi daripada Waraqah bin Naufal. Jadi itu yang dia datang jumpa Nabi SAW, dia beriman dengan Nabi, orang yang pertama. Dan daripada dia tu pula terlalu banyak para sahabat itu beriman dengan Nabi SAW melalui daripada tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia termasuknya Sayyidina Osman. Itu semuanya beriman dengan Nabi SAW melalui Sayyidina Abu Bakar. Ini gambaran bagaimana tuan-tuan tanda-tanda kenabian itu telah dilihat daripada sebelum daripada kenabian ini. Begitu juga Abdul Muttalib waktu malam Rasulullah SAW itu dilahirkan pagi Isnin. Rasulullah SAW itu dilahirkan pagi Isnin. Jadi malam hari Ahad, malam Isnin itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Muttalib itu sendiri didatangi oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang menghuni Mekah ketika itu, dia datang jumpa Abdul Muttalib. Dia bagi tahu pada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, pada malam ni akan lahir seorang anak lelaki daripada kalangan kamu. Siapa kalangan kamu? Bangsa Quraisy. Yang besok dia akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Cuma Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia tak adalah rasa itu. Sebab kalau melihat pada lahiriahnya, bangsa Arab ketika itu tak dikenali, tak tersuhur, apatah lagi nak jadi Nabi dan Rasul. Sebab bila sebut Nabi dan Rasul, maka lebih sinonim dengan bangsa Yahudi dan Nasrani. Jadi sampailah pagi itu, bila Rasulullah SAW lahir, diberitahu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib rasa gembira. Tetapi rasa gembira kat situ bukan gembira atas kelahiran sebagai seorang Nabi Rasul, sebagai cucu dan anak kepada Abdullah. Tapi bila mengingatkan tentang kata-kata Yahudi pada malam tadi, bahawa besok akan menjadi Nabi dan Rasul tu, maka di situ timbul kerisauan dalam diri Abdul Muttalib. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat pada sirah yang lain, pada kitab sirah yang lain, salah satu sebab selain daripada diserahkan kepada Aminah atas dasar sebab penyusuan, ada juga riwayat menyebutkan penyerahan tersebut atas dasar untuk menjaga keselamatan Nabi SAW, diletak luar daripada Mekah. Itu yang sampaikan penghujung daripada kebersamaan, penghujung sewaktu Nabi SAW duduk dengan Halimah. Satu riwayat menyebutkan Nabi SAW itu dibelah dada. Satu dibelah dada. Dan satu riwayat yang lain pula, di antaranya ialah Nabi SAW sudah mula diancam, dikejar oleh Yahudi bila Yahudi dapat tahu bahawa Rasulullah SAW ni duduk membesar di Bani Sa'ad. Dan akhirnya Halimah dengan suami dia hantar semula balik kepada Nabi SAW, hantar semula pulang Nabi SAW kepada mak dia. Itu pun mak dia tak boleh jumpa dia, sebab tok dia Abdul Muttalib ambil dia, sambut dia, kemudian terus disorokkan dekat gua. Dia tak bawa masuk dalam Mekah. Jadi daripada gua itulah mak dia ambil dia balik, bawa pergi ke Yathrib. Dan bawa ke Yathrib tu, kalau dalam riwayat yang ma'ruf menceritakan bahawa pergi ziarah ayah dia. Padahal pergi ke sana tu, ada juga riwayat menyatakan bahawa dibawa lari. Mak dia bawa lari, tok dia suruh mak dia bawa lari, bawa pergi
ke Yathrib. Bawa pergi ke Yathrib. Kerana apa? Kerana untuk menjaga keselamatan Nabi SAW ketika itu dah mula diburu oleh Yahudi. Jadi bila mak dia meninggal, tuan cepat-cepat hantar balik. Nak tak nak terpaksa duduk dengan tok dia Abdul Muttalib. Nabi SAW itu memang diburu tuan-tuan. Tapi walaupun dia diburu, dia tetap Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala pelihara. Itu yang selepas daripada meninggal dia tok dia Abdul Muttalib tadi, maka orang yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan Nabi SAW Allah berikan kepada Abu Talib. Salah satu sebabnya ketegasan Abu Talib tadi. Dan yang keduanya, Abu Talib ni tuan-tuan adalah satu-satunya adik-beradik seayah semak dengan Abdullah, dengan tok dia Abdullah. Adapun pemberian kekayaan, petunjuk yang dimaksudkan pula adalah penerangan Al-Quran dan syariat. Allah telah meningkatkan keilmuan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah Al-Quran dan syariat Islam selepas kejahilan dan kesesatan. Kesesatan yang dimaksudkan sini bukanlah kesesatan kufur ataupun baginda menurut agama kaumnya. Di seluruh para nabi terpelihara maksum daripada perkara tersebut. Bahkan jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa Nabi SAW itu tidak pernah kufur kepada Allah SWT walaupun sesaat. Kata Mu'tazilah pula, andainya Muhammad kufur daripada sudut hukum akal, tidak harus bagi Nabi, kerana ini boleh menjauhkan manusia daripada mengikuti para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Jadi maksud Allah SWT berikan Nabi SAW petunjuk setelah kesesatan. Maksud kesesatan kat situ bukan Nabi tu sesat. Tak, Nabi tak sesat. Yang sesat kaum dia. Kaum dia ketika itu yang berada di Mekah. Musyrikin Mekah tu sesat. Lalu Nabi SAW tu dibangkitkan dengan Allah Ta'ala berikan petunjuk. Maksud petunjuk kat situ iaitu Allah berikan Nabi SAW itu Al-Quran dan juga syariat. Allah berikan sebagai petunjuk. Apa maksud petunjuk kat situ tuan-tuan? Sebagai pedoman, sebagai apa ni, kalau kita petunjuk, pedoman, lagi apa tuan-tuan? Penerangan, penjelasan, itu semuanya diguna pakai untuk bukan hanya sekadar Nabi untuk menyampaikan syariat tersebut, bukan penyampaian syariat semata-mata, tetapi kemuncaknya tuan-tuan adalah pembawa kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Itu sebabnya kalau kita lihat para nabi terdahulu mereka bawa syariat. Para nabi terdahulu mereka bawa syariat kepada kaum dia. Nabi SAW itu bukan hanya semata-mata syariat, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Apa dia tuan-tuan jauh lebih besar? Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidak kami utuskan akan kau wahai Muhammad kecuali rahmat. Bukan syariat, rahmat. Maknanya syariat tadi duduk dalam rahmat. Besarnya tu jauh lebih besar daripada syariat. Dan di sebalik syariat itu ada terkandung rahmat. Dan apa yang Nabi SAW bawa ni pula bukan hanya sekadar bangsa, kaum. Kalau kita lihat Nabi-Nabi terdahulu, mereka bawa syariat mereka itu, pertamanya mereka bawa syariat semata-mata. Yang kedua, dibawa syariat tadi hanya pada kaum dia. Pada kaum dia. Nabi tak, pertamanya Nabi bawa syariat, dan syariat itu ada dalam rahmat, dan Nabi bawa rahmat. Dan dalam rahmat itu ada syariat. Lepas tu Nabi bawa pula rahmat tadi pula bukan hanya semata-mata kaum, bukan semata-mata bangsa dia, bahkan lil alamin. Lil alamin apa tuan-tuan? Seluruh alam. Seluruh alam ni maksud apa? Ma siwallah. Ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah tu alam. Allah selain daripada Allah alam. Arash, syurga, neraka, lauhul mahfuz, malaikat, syaitan, iblis, Namrud, Fir'aun, syurga, neraka, lepas tu semua sekali. Bila kata Allah, selain daripada Allah itu alam. Maka seluruh alam ini merasai kedatangan Nabi SAW, iaitu rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi besar tuan-tuan, bukan kecil-kecil. Itu sebabnya Nabi SAW itu tak dipanggil sebagai manusia mulia. Rasulullah SAW itu tak dipanggil dengan manusia mulia.
Dia dipanggil sebagai makhluk agung, makhluk yang agung. Manusia mulia itu maknanya dia hanya mulia di kalangan manusia. Tak, dia makhluk agung. Ini yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Agung tak agung Nabi SAW ni tuan-tuan, sampaikan Nabi Adam sendiri alaihissalam menceritakan bahawa ketika dia melihat nama Allah SWT di dinding arash itu, dia sendiri mendapati di samping daripada nama Allah yang tergantungnya nama Allah pada dinding arash itu, sebelahnya itu ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, siapa yang melihat Nabi Allah Adam? Ada tak Nabi Muhammad SAW waktu itu? Tak ada, belum ada. Jasadnya itu belum dilahirkan, tetapi nama dan ruhnya itu telah kekaguman dan kemuliaan, keagungan itu telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Kemudian kalau kita lihat pula hebat-hebat tak hebat Nabi, keagungan Nabi SAW ni bukan keagungan yang hanya sekadar fizikal je semata-mata, tubuhnya ataupun sifatnya itu semata-mata agung. Keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW ini sampai tahap siapa sahaja yang bersama dengan Nabi, siapa sahaja yang bersama dengan Nabi, dan apa sahaja yang bersentuh dengan tubuh Nabi, maka akan agung. Cuba bayangkan tuan-tuan. Dan sampaikan Nabi SAW nak lahir itu pun Allah sediakan, buat persediaan agung. Apa dia tuan-tuan? Cuba bayangkan, bila Nabi Allah Ibrahim ni bermunajat pada Allah sebagai tanda terima kasih dan syukur Allah berikan nikmat besar kepada Nabi Allah Ibrahim dengan lahirnya Nabi Allah Ishak, dan anak Nabi Allah Ishak itu Yaqub, dan daripada keturunan Ishak dan Yaqub itu lahirnya para nabi dan para rasul, dan akan diberikan kitab. Tapi walaupun rasa syukur dan terima kasih Allah berikan nikmat berita gembira tadi yang sangat besar, ada terselit dalam diri Nabi Allah, dalam hati Nabi Allah Ibrahim tu teringatkan anak yang pertama dia, Ismail. Dia teringatkan Ismail. Ismail ni macam mana pula? Lahir-lahir dalam keadaan tak membesar dengan dia, kemudian tak merasai kasih sayang seorang ayah, letak pula dekat tengah-tengah padang pasir. Padang pasir tu pula tuan-tuan, padang pasir gersang. Jangan kata binatang, pohon pun tak ada, orang pun tak nak lalu, bukan tempat laluan tuan-tuan. Padang pasir yang ditinggalkan Nabi Allah Ismail dan Hajar tadi tuan-tuan. Tapi tu yang akhirnya dia utarakan rasa sedih tadi, kesedihan tu diutarakan, diluahkan pada Allah SWT. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Wahai Ibrahim, keagungan yang kuberikan pada Ismail, keagungan yang kuberikan pada Ishak dan Yaqub ini sangat agung. Tetapi apa yang kuberikan pada Ismail pula, keagungannya tidak ada seorang yang lain pun menerima keagungan itu. Apa keagungannya tuan-tuan? Yang pertamanya Allah berikan melalui Ismail ini tanah haram. Dan tanah haram Mekah itu tuan-tuan telah digezetkan haramnya daripada awal kejadian langit dan bumi. Kemudian Allah berikan Kaabah. Dan Kaabah tu pula tuan-tuan, Allah berikan Kaabah itu melalui tangan Ibrahim dan tangan Ismail tadi, untuk menjadi tempat tumpuan kepada seluruh makhluk. Kaabah tadi tuan-tuan, seluruh manusia. Kemudian Allah Ta'ala berikan melalui Ismail itu persyariatan haji. Dan Allah Ta'ala berikan melalui Ismail itu persyariatan korban. Dan kemuncaknya Allah Ta'ala kata, aku berikan melalui sulbi Ismail itu. Aku berikan pada sulbi Ismail itu susur jalur keturunan-keturunan yang mana mereka itu akan mengkandungkan Nur Muhammad dan akan melahirkan manusia yang makhluk yang sangat agung. Nabi Allah Ibrahim bila dengar ta'ajub, rasa kagum sangat. Sebab makhluk agung ni tuan-tuan bukannya hanya sekadar Nabi, Rasul tu yang tadi rahmatan lil alamin tu. Dan apa yang dikatakan persediaan kelahiran Nabi SAW, persediaan tu tuan-tuan sampai tahap Mekah tadi tu. Nabi nak lahir kat Mekah tu, Allah berikan, Allah buat persediaan tanah haram tadi tu. Dan Allah Ta'ala lahirkan Nabi Allah Ismail melalui peristiwa Hajar tadi untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Dengan nak menyambut kelahiran Nabi itulah persediaannya Allah bina Kaabah. Dengan sebab kelahiran Nabi SAW itulah Allah syariatkan
haji dan juga korban. Semuanya persediaan untuk kelahiran Nabi SAW. Sampaikan sisa jalur keturunan tu pun baik. Agung tuan-tuan. Begitu juga apa sekalipun yang bersama dengan Nabi. Kita tengok contoh tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum diangkat menjadi sahabat Nabi SAW, sebelum menjadi Nabi, Nabi berkawan tak dengan Sayyidina Abu Bakar? Berkawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Lama tuan-tuan, bukan kecil-kecil. Tapi bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar sebelum tu? Tak ada apa-apa pun. Hanya manusia yang dikenali sebagaimana manusia lain. Tapi bila ketika mana Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, dan dia beriman dengan Nabi. Bila dia beriman dengan Nabi, maka ketika itu lihat keagungan Allah berikan. Begitu juga Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar sebelum Nabi? Sebelum Nabi itu Sayyidina Umar tak ada ke Nabi. Tapi bila ketika mana dia bersama dengan Nabi, maka ketika itu tuan-tuan dia jadi makhluk manusia agung. Begitu juga Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi tak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi bila dia bersama dengan Nabi SAW, dia jadi makhluk manusia agung. Begitu juga tu siapa sahaja yang bersama dengan Nabi. Apatah lagi kemuncak kita tengok contoh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal siapa tuan-tuan? Hanya seorang daripada kalangan hamba abdi Habsyi, orang kulit hitam. Hamba abdi, tak ada apa-apa nilai. Hamba abdi ni apa tuan-tuan? Hamba abdi ni apa? Hamba abdi ni, kalau kita buka kitab fiqh tuan-tuan, dia macam baju. Ulama berikan perumpamaan seperti baju. Ada kalangan ulama berikan perumpamaan seperti lembu. Kita nak pakai, kita pakai. Kita tak nak pakai, kita boleh jual. Kita boleh henyak dia. Kita boleh buat apa sekalipun pada dia. Bagi perempuan pula tuan-tuan, hamba abdi perempuan, kita boleh pakai dia macam mana isteri kita. Boleh pakai, tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia tak lebih hanya seperti baju, pakaian. Itu nilai hamba abdi. Tapi bila ketika mana Sayyidina Bilal tadi bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, cuba bayangkan tuan-tuan, siapa yang tak kenal Sayyidina Bilal? Hari ni orang laungkan azan, Allah Ta'ala naikkan keagungan pada Sayyidina Bilal sebab bersama dengan Nabi, sampai dia jadi juru azan Nabi. Juru azan Nabi. Dan hari ni siapa sahaja yang azan pun tuan-tuan, maka akan agung. Akan agung. Pernah jumpa Nabi? Tak pernah jumpa. Tu kalau kita lihat kat situ, siapa sahaja yang bersentuh dengan Nabi SAW? Siapa yang bersentuh dengan Nabi? Contoh tuan-tuan, Yasrib Madinatul Munawwarah. Sekarang panggil Madinah, dulu panggil Yasrib. Yasrib tu tuan-tuan kota mati. Yasrib tu dipanggil kota mati, kota penyakit. Tak ada orang nak duduk kat Yasrib tu. Yang duduk kat Yasrib tu tuan-tuan, kebanyakannya hanya kalangan Aus dan Khazraj. Yahudi Aus dan Khazraj. Dan dia menempati Madinah ataupun Yasrib tu pun tuan-tuan, disebabkan mereka melihat di situ ada tanda-tanda kebangkitan Nabi. Dan mereka mengharapkan bahawa Nabi akhir zaman itu bangkit daripada kalangan mereka. Tetapi tuan-tuan, disebabkan Nabi SAW itu tidak lahir di kalangan mereka, akhirnya mereka jauh ataupun tidak beriman. Sebab apa? Sebab mereka harapkan bahawa Nabi itu lahir daripada kalangan Yahudi. Tak beriman juga. Tapi bila ketika mana Nabi SAW itu pindah ke Yasrib tuan-tuan, pindah ke Yasrib, apa berlaku? Apa berlaku? Daripada kota mati, kota penyakit tu dipanggil kota, kalau kita bahasa jauh kita hari ni dipanggil kota virus. Kota virus. Virus X. Kota virus tuan-tuan. Tak ada orang nak duduk. Tapi bila Nabi SAW hijrah tuan-tuan, apa jadi? Hari ni jadi Madinatul Munawwarah. Orang pelik je kalau tengok Madinah tu. Apa? Bandar biasa je, tak ada apa-apa. Itu maknanya memang pelik. Ada penyakit hati. Sebab orang yang kalau betul-betul baik hatinya tuan-tuan, hatinya segar, sihat, dia akan tengok Madinah tu memang lain daripada lain. Dia akan tengok lain daripada lain. Apa lainnya tuan-tuan? Rasa tenteram, rasa bahagia. Itu sebabnya kalau suami pergi umrah, isteri tinggal, suami tak ingat dekat isteri. Suami pergi umrah, isteri tinggal, suami dia tak ingat, kan tu bahagia duduk sana. Isteri pun sama juga, isteri pergi umrah, suami tinggal.
Ni pun saya pakai nombor telefon kawan saya ni, dia kata SIM card tak dapat-dapat, buat alasan. Padahal dia tak nak suami dia kacau. Tak ingat dah. Sebab apa? Sebab ketenangan. Tempat yang terlalu tenang. Barakah kerana apa? Pada Madinah itu ada jasad Nabi. Cuba bayangkan tu. Agung tak agung Nabi ni. Agung tak agung Nabi ni, kita nak gambarkan keagungan Nabi ni. Tuan-tuan, kalau katalah tak ada Nabi, rasa-rasa tuan-tuan pagi ni ada kat dalam ni tak? Ini kalau kita bicara tentang iman. Pagi ni kita tak ada kat sini. Tuan-tuan silap-silap mungkin tengah menyumpit. Okey, kita sebut material pula. Kalau katalah tak ada Nabi, rasa-rasa kita pakai baju tak? Ni baju ni kita pakai tak? Ni kita sebut material pula. Ni jam ni. Ni kita pakai hari ni, pakai G-Shock, pakai apa benda semua kan. Dah yang terakhir ni pula, jam apa pula? Mau pakai apa? Jam apa? Yang jam boleh telefon apa semua tu kan? Apa panggil? Smartwatch. Rasa-rasa kalau tak ada Nabi, ada tak smartwatch tu? Kalau tak ada Nabi, ada tak handset tu? Rasa-rasalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada Nabi, kita pakai kereta tak? Ni kita cerita kemudahan pula. Balik tuan-tuan baca sejarah tamadun. Baca balik sejarah tamadun. Macam mana perjalanan tamadun manusia. Dan kita menemui kemodenan ataupun hasil benda moden yang kita dapat hari ni tuan-tuan, semuanya datang daripada kebangkitan tamadun Islam. Sebelum Nabi SAW itu diangkat, ketika tu hanya ada dua tamadun besar. Yang pertamanya Rom dan yang kedua Parsi. Dan selebihnya tu, ketiga-tiga tu kalau kita ambil selain daripada tamadun Rom dan Parsi, tidak lain kecuali manusia duduk dalam keadaan seperti rimba. Maksud rimba ni bukan tak ada baju, ada baju. Tapi yang kuat duduk ke atas, yang lemah duduk di bawah, ditindas. Jadi disebabkan Nabi SAW bangkit, adanya tamadun Islam dan menguasai 2/3 dunia, ketika itu manusia mula teratur. Apatah lagi bila tika mana jatuh Rom dan Parsi. Kemudian kemuncak ilmuwan pula, kapal terbang, kereta, jam, semua tu tuan-tuan bermula daripada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ketika tu Abbasiyah berada di Iraq. Waktu tu dah mula tuan-tuan perkiraan masa, jam, adanya wujud jam. Dah mula manusia mengkaji enjin kereta, enjin kapal terbang, apa semua sekali tu. Semuanya daripada penulis Islam. Kemudian sampailah sejarah bila Abbasiyah jatuh, benda-benda tadi semuanya disambung oleh orang-orang kafir. Tapi bila declare balik orang kafir. Tapi sejarah semua datang. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada Nabi, tak ada kapal terbang. Itu secara khusus. Ini yang dikatakan Nabi SAW itu dibangkitkan dengan pembawa rahmat. Kita hari ni pakai smartwatch, siapa yang kita banggakan? Jepun. Tapi kalau kita baca sejarah pun tuan-tuan, Jepun tu takkan teratur kehidupan mereka tu kalau tak ada semuanya ada hubung kait balik. Semua ada hubung kait, kena ada sejarah. Itu yang jadi kita hakikatnya membanggakan Timur ataupun membanggakan Barat. Kenapa? Kerana kita buta sejarah. Kalau buka sejarah balik, kita akan nampak Masya Allah, semuanya balik semula kepada Islam. Dan kalau tak ada Nabi, kita tak ada. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Tak ada apa-apa, bahkan lebih teruk, lebih buruk daripada binatang. Bukannya duduk pakai tak ada baju. Baju ada mungkin. Baju ada, cuma hidup tak teratur, taklah sebagaimana yang kita dapati pada hari ini. Masya Allah. Ni yang dikatakan rahmat. Ni yang dikatakan petunjuk. Ni yang dikatakan Allah datangkan petunjuk kepada Nabi SAW melalui Al-Quran dan mengeluarkan daripada kesesatan. Bukan bermakna Nabi itu sesat. Tak, masyarakat ketika itu sesat. Dunia dalam keadaan sesat. Rom dan Parsi yang menguasai dunia pula dalam keadaan kehidupan dan aturan hidup seperti rimba.
Dan syariat yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim itu pula semakin lama semakin tipis, semakin kecil. Itu yang bila Nabi lahir, Nabi bangkit saja, maka syariat tadi mula mengembang semula. Diteruskan oleh Nabi SAW dan disempurnakan. Yang Allah Ta'ala sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di Madinah. Sebelum tu dipanggil agama Hanif. Tapi bila sampai Nabi SAW, syariat itu dipanggil agama Islam. Ini tuan-tuan. Adapun pemberian kekayaan pula adalah kurniaan kelebihan harta dan rezeki melalui perniagaan terhadap harta Khadijah radhiyallahu anha, iaitu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas diangkat menjadi nabi, menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam pula, baginda dilapangkan hidup dengan harta Abu Bakar, kemudian dengan harta kaum Ansar selepas hijrah, seterusnya dengan harta rampasan perang. Nabi SAW ni tuan-tuan sebelum tu dimiskin. Tapi tuan-tuan, satu benda yang perlu sangat-sangat perlu sangat-sangat ketahui. Wallahu a'lam lah. Saya pun tak tahu kenapa Syekh tulis macam ni. Mungkin dilihat pada lahiriah. Dilihat pada lahiriah. Nabi SAW ni dia tak kaya. Dia tak miskin. Apa tanda Nabi tu tak miskin? Nabi tu mungkin gini. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kita meletakkan orang tu miskin macam ni. Oh, orang tu ada rumah, miskin. Oh, orang tu tak ada kaya, orang tu tak ada kereta, miskin. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak Nabi kahwin dengan Sayyidina Khadijah tu, hantaran yang diberikan kepada Sayyidina Khadijah tu apa dia? 25 ekor unta. Nabi buat mas kahwin dengan Sayyidina Khadijah tu 25 ekor unta. Seekor unta, katalah kita ambil buruk 7,000. Unta kuruh kering, hidup segan mati tak mau. Katalah contoh kan. Katalah ambil 7,000 tara kita, kan? Kita ambil tara kita 7,000 kali 10 70,000 kali 20 140,000. Tambah pula 5 ekor, 5 kali 7 35, 140, 175. Betul? Abang kahwin berapa mas kahwin? Mas kahwin, bukan belanja kahwin. Mas kahwin 175,000. Habis kalau dia ambil pula dengan 10,000 tadi, unta yang sedang tak power sangat, tak sangat, 10,000. Kalau power mungkin 15,000, 18,000, 20,000 yang power kan. Yang kata unta merah tu mungkin cecah 30,000, 40,000 unta merah. Ini unta sedang-sedang, kita ambil 10,000, dah 250,000. Tu mas kahwin Nabi. Itu sebabnya bila kita bicara dalam sirah, kita lihat dalam sirah tak ada perkataan miskin. Nabi tu tak ada perkataan miskin. Sebab bila Nabi miskin? Cuma cara hidup Nabi ketika itu dengan cara hidup di situ. Itu yang orang tengok. Kan kita kalau pergi Mekah, kita tengok rumah Nabi tu, dekat situlah dapur, dekat situlah katil. Kalau kita imbal balik dengan kehidupan kita, memanglah kesiannya Nabi apa semua kan. Tapi jangan tengok rumah dia, tengok pula rumah Abu Jahal, rumah Abu Lahab, rumah yang kaya-kaya tadi tu pula. Macam mana rumah dia orang? Sama tak macam rumah Nabi? Macam itulah rumah dia. Dan memang orang tu hidup macam tu. Jadi yang kita nak kata tepat mana yang Nabi tu miskin? Kalau dah mas kahwin dia pun kita tak mampu nak lawan. Kita nak tengok rumah dia tu pula, janganlah imbal balik dengan rumah kita. Rumah kita, memanglah hari ni rumah kita tu 3 bilik. Habis kalau kita imbal balik pula orang kaya zaman sekarang ni pula di Mekah tu pula, nak banding dengan kita? Kan kalau katalah nak fair. Kita nak ambil fair kan? Jangan kita ambil zaman rumah Nabi tu dengan rumah kita hari ni. Ambil rumah orang kaya hari ni di Mekah dengan rumah kita hari ni. Sebab waktu zaman Nabi SAW itu rumah Nabi macam tu, tengok pula rumah sekeliling dia tu pula macam mana. Macam rumah Nabi juga. Jadi itu sebab kalau buka kitab sirah, tak pernah jumpa perkataan miskin. Nabi tu miskin tu tak ada.
Sebab waktu tu tak ada Porsche, tak ada Lamborghini, tak ada apa, tak ada Rolls Royce, tak ada Alphard. Alphard, orang kalau pakai Alphard, dia tak ada mas kahwin 250,000 bang. Kan? Sarjan yang gaji berapa ribu tu pun dah pakai Alphard. Ini kalau dah mas kahwin pun 250,000, apa barang Alphard? Betul tak? Kan? Jadi mana part yang kata Nabi miskin? Satu. Yang kedua pula, jangan ada dalam kepala otak kita, mentaliti kita kata, oh Nabi tu kaya disebabkan Khadijah. Tak. Mengimpit harta Khadijah. Tak. Sebab Nabi nak kahwin dengan Khadijah pun mas kahwin dia 250,000. Maknanya Nabi SAW itu kaya. Kemudian dia bila berkahwin dengan Khadijah tu, maka ada gabungan harta dekat situ di antara harta Nabi dengan harta Khadijah. Nabi usahakan juga. Tak, Nabi bukan saja-saja duduk makan harta isteri, tak. Sebab dia sendiri pun kaya. Itu sebabnya wallahualam lah, kenapa Syekh cerita kat sini macam tu. Kemudian dia kaya pula dengan harta Abu Bakar. Tak. Kenapa dia kata kaya dengan harta Abu Bakar? Mungkin selepas tu Nabi SAW kahwin pula dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi kaya. Baca balik sejarah Nabi tu. Kalau buka kitab sirah, maka akan dapati bahawa Nabi tu tak ada part pun miskin. Jadi memang dia kaya. Kaya cara dia lah. Kaya cara kehidupan ketika tu. Kalau hari ni tantang Nabi SAW tu, kita pun tak tahu dia ada apa. Sebab kalau unta dengan kuda pun unta yang paling terbaik. Dia ada unta paling terbaik. Kemudian dia ada pula ni, apatah lagi bila Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul, dan jadi pemimpin Madinah. Ketika itu Nabi SAW itu diberikan hadiah daripada Rom dan Parsi. Raja-raja Rom, Parsi, Habsyah, mereka menghantar harta-harta sebagai tanda hubungan, hubungan diplomatik. Bila hubungan diplomatik dibuat, maka ketika tu tak ada lain kecuali hadiah yang besar-besar. Itu sebabnya tuan-tuan, sebenarnya tak pelik bila naik jadi Perdana Menteri dapat 250 juta tu benda biasa. Semua orang tak tahu, kata kenapa Perdana Menteri dapat 250 juta. Sebenarnya biasa. Tuan-tuan naik jadi Perdana Menteri, esok duit masuk lah. Sebab tu hubungan diplomatik, adat dia macam tu. Cubalah test. Tanding pilihan raya ke-17 esok, dapat naik Perdana Menteri, tengok lusa masuk duit. Sama ada, tengoklah mana-mana negara besar. Dulu macam Najib tu baik dengan Saudi. Tu yang Saudi bagi 200 berapa juta, bilion, 60 bilion. Berapa tu. Lepas tu bila PMX naik pula, dia pun dapat juga daripada Turki berapa puluh juta. Bukan 3 juta, 10 juta. Turki bagi. Itu memang diplomatik. Cara dia orang macam tu. Jadi jangan pelik. Kalau saya naik Perdana Menteri esok, kan tuan-tuan kata pelik pula. 10 juta. Itu memang cara diplomatik. Cara dia, sistem dunia. Jadi Nabi tu tak ada part dikatakan miskin. Dan apatah lagi nak katakan Nabi tu mengimpit harta isteri ataupun harta pak mertua. Tak ada, sebab dia kaya. Kemudian kalau tak kaya pula, kalau Nabi tu tak kaya, takkanlah Nabi tu tolong Abu Talib. Baca sejarah pula macam mana Nabi SAW itu tolong Abu Talib. Dia ambil Sayyidina Ali. Nabi SAW ambil Sayyidina Ali, dan Hamzah pula dia ambil Ja'far. Tolong Sayyidina Abu Talib. Abu Talib tu memang susah. Abu Talib tu memang susah. Dan kalau kita baca kitab sirah sendiri pun, Abu Talib tu susah. Kenapa? Sebab nak bina Nabi. Abu Talib tu Allah jadikan susah, hikmah dia kerana nak pembinaan Nabi tu jadi orang kuat. Sebab manusia kalau dia tak susah, dia tak ada jiwa yang kuat. Itu syarat dia. Itu sebabnya anak dulu susah tak? Mandi pakai apa? Pakai perigi. Pakai pam. Pergi sekolah berjalan kaki puluh kilo. Tapi tuan-tuan jadi pensyarah, jadi Perdana Menteri, fikir macam mana nak kuasai dunia. Hari ni anak
pakai pipe, beg mak beli, jalan pergi sekolah, naik bas sekolah, ada handset, umur 4 tahun ada handset. Pergi pula kat kampung-kampung pula tuan-tuan, pergi kampung-kampung pula, umur 9 tahun dah ada RZ, dah ada RZ. Umur 9 tahun, 10 tahun ada RZ. Tapi hari ni tuan-tuan, jangan kata nak cerita tamadun, jangan cerita nak kuasa dunia, nak menguasai rumah tangga pun tak mampu. Ni realiti ni. Ni kajian. Nak kuasai rumah tangga pun tak mampu. Nak mempertahankan rumah tangga pun tak mampu. Nak mempertahankan rumah tangga tu pun tak ada kekuatan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Itu sebabnya manusia bila kuat tu mesti dengan susah. Dia mesti ditarbiah dan didik pembesaran dia dengan kesusahan. Tak payah jauh lah, tuan-tuan boleh tengok macam mana perjalanan pemimpin-pemimpin negara kita. Contoh, orang yang betul-betul, katalah ambil daripada kalangan Perdana Menteri. Berapa Perdana Menteri kita dah? 11 10. 10. Baca sejarah, mana yang lebih berketerampilan? Dalam banyak Perdana Menteri, siapa yang lebih berketerampilan? Siapa? Tun. Baca sejarah Tun. Yang baik dia ambil sebagai pengajaran, yang tak baik jangan itu. Tapi banyak-banyak Perdana Menteri yang lebih menonjol dengan mata dunia, kekuatan dan keberanian. Kemudian Tun ni satu kelebihan dia yang tak ada pada Perdana Menteri lain. Dia berucap, dia tak pakai teks. Dia tak pakai teks tuan-tuan. Bahasa dia bahasa paling terbaik, bahasa Inggeris dia. Tun. Tapi baca sejarah susah dia pula. Bapak dia tukang jual cendol, jual goreng pisang. Dia nak membaca tu, dia terpaksa pergi menyelinap masuk dekat library dulu macam mana pembesaran dia. Dia nak kahwin dengan Datin Hasmah tu tuan-tuan, pada awalnya dia ditolak. Keluarga tak setuju sebab Datin Hasmah ni dia memang keluarga orang elit, VIP Malaysia. Keluarga orang besar-besar dalam Malaysia tu. Jadi Tun tu siapa nak kahwin dengan anak? Tapi Tun ni orang jenis jiwa dia, jenis orang membesar dengan susah. Dan orang besar susah ni dia jenis hati dia tu cekal, dan dia tak boleh dicabar. Bila dicabar dia makin dihenyak, dia makin melantun. Dia macam getah, makin dihenyak makin melantun, makin henyak makin melantun. Itu akhirnya dia dapat, bukan hanya dapat Hasmah saja, dengan Malaysia dia dapat. Itu sejarah tuan-tuan. Baca sejarah. Ini dia. Antara hikmah mengapa baginda dibiarkan menjadi anak yatim adalah supaya baginda menghayati sendiri keadaan anak yatim. Nampak tu hikmah dia. Daripada itu, baginda SAW dapat membela sepenuhnya hak-hak dan kepentingan mereka. Selain daripada itu, keyatiman, kefakiran pada kebiasaannya adalah satu kekurangan bagi seseorang. Akan tetapi baginda SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul serta menjadi semulia-mulia makhluk. Maka ini membetulkan semula persepsi yang sebenarnya. Ini tentulah merupakan sebahagian daripada mukjizat. Nabi bukan sengaja dilahirkan yatim supaya Nabi menelusuri macam mana susahnya anak yatim. Nabi melalui kehidupan yang susah. Dimulai daripada Bani Sa'ad, kemudian susah bersama dengan mak dia. Kemudian susah pula dengan tok dia. Kemudian lagi lama pula susah bersama dengan Abu Talib. Kenapa? Kerana Nabi nak jadi, Allah nakkan Nabi itu ada sifat rahmat tadi. Sebab kalau kita lahir dalam keadaan senang, kita tak rasa susah orang, maka kita tak menghargai orang. Itu punya kikir. Betul tak? Contoh mana-mana sekalipun. Mana-mana sekalipun pemimpin, kalau dia lahir dalam keadaan senang, duduk lahir-lahir dah lahir pergi sekolah naik Alphard, tiba-tiba dia nak tolong orang susah, tak ada. Tapi kalau dia lahir tu tuan-tuan, makan nasi lemak tu, kira nak nasi lemak ke nak air, nak nasi lemak ke nak air. Beli nasi lemak, air pipe. Beli air, nasi lemak tak ada. Orang macam ni dia akan menghargai orang susah. Ini realiti. Dan ini Allah Ta'ala tunjuk ni hikmah kenapa Nabi SAW tu dilalui. Padahal tuan-tuan, boleh tak Allah Ta'ala tu angkat jadi Nabi tu tiba-tiba senang terus? Boleh.
Ataupun Nabi tak perlu melalui tentang perjalanan hidup Nabi dengan susah, dengan yatim pun semua sekali. Tapi bila sampai usia 40, Nabi diangkat menjadi Nabi, jadi orang senang. Tapi Nabi ada jiwa terhadap orang susah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tak mustahil. Tapi kenapa Allah Ta'ala jalankan seperti mana ini? Kerana Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, inilah perjalanan pemimpin yang betul. Dan kita ni pula terikat dengan sebab dan musabab, dan terikat dengan sunnatullah, sunnah alam. Manusia tu dia tak akan menghargai sesuatu itu kecuali dia merasai dan menjiwai sesuatu. Selagi mana dia tak menjiwai sesuatu, selagi itu dia tak akan rasa. Dia tak akan rasa susah orang, sebab dia tak susah. Dia tak akan menghargai kesusahan, sebab dia tak pernah rasa susah. Jadi Nabi tu macam ni lalu, maka dia akan nampak macam. Padahal Allah Ta'ala nak bagi boleh. Ni dia tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk ketaatan, pengabdian kepada Allah SWT yang baik itu kepada Allah, yang tidak baik itu kelemahan sendiri. Semua maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.